أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabil fadilah Tuan Imam, saf kepimpinan masjid, para asatizah, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini, dan kita berada pada satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berada insya-Allah pada satu majlis yang pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada sahabat, jika kamu lewati taman-taman syurga, singgahlah, kata Rasulullah. Lalu bertanyalah para sahabat, wa ma riyadul jannah, apa dia taman syurga itu ya Rasulullah? Maka Nabi pun bersabda, majalisul ilm, itulah majlis-majlis ilmu. Subhanallah, mudah-mudahan. Dan keberadaan kita pada pagi ini, kita dah berada pada penghujung Sya'ban, dan kita akan menghampiri satu bulan yang sentiasa kita doakan, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita, ibadah kita, amalan kita semakin bertambah kebaikan demi kebaikan, bermula daripada bulan Rajab sehinggalah pada bulan Sya'ban. Bahkan para salafus salih lebih awal, 6 bulan lebih awal, sentiasa mengulang-ulang doa minta pada Allah Ta'ala supaya balighna, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan tak menjadi jaminan kepada kita untuk sampai pada malam ini, tuan-tuan. Seminit pun tak boleh bagi jaminan kepada kita. Maka teruskan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan adalah merupakan satu bulan yang disebut dengan banyak nama. Paling sinonim bagi bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kerana pada bulan Ramadan itulah setiap malam malaikat Jibril mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Al-Quran, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Dan Jibril menemuinya yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pada malam, iaitu pada bulan Ramadan, untuk mengajarkannya Al-Quran. Maka satu daripada namanya Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang diberkati, bulan yang dilimpahkan pelbagai kelebihan dan fadilat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang disebutkan sebagai Syahrul Sabr, bulan kesabaran, yang dituntut sangat kita bersabar banyak-banyak pada bulan Ramadan. Juga disebutkan sebagai Syahrul Azim, bulan yang diagungkan, bulan yang penuh keagungan di dalamnya, kelebihan. Sampai kita ni, tuan-tuan, masuk waktu solat maghrib nanti pun Sabah Sarawak pun kita hafal. Bukan kita saja semenyih, negeri orang pun kita hafal bila masuk waktu maghrib. Punyalah nak kata hebatnya bulan Ramadan ini. Pada satu bulan yang disebutkan dalam khutbah kita baru ni pun, antara yang disebut oleh pesan Nabi SAW dalam hadis baginda ketika mana khutbah pada bulan Sya'ban, Nabi bagi tahu satu amalan fardu yang kita lakukan itu, ataupun satu amalan sunat itu menyemai satu amalan fardu, dan satu amalan fardu itu digandakan 70 kali amalan fardu pada bulan ini. Inilah kelebihan bulan Ramadan yang tak ada pada bulan lain. Kalau Allah mengangkat satu bulan ataupun satu makhluk yang mulia di kalangan makhluk yang banyak, iaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghulu kepada sekalian malaikat, maka Allah mengangkat satu malaikat namanya Jibril menjadi penghulu kepada malaikat yang tidak terbatas jumlah. Dalam hari-hari yang kita lalui, setiap hari Allah mengangkat, bahkan Nabi menyebutnya secara jelas di dalam hadis Sayyidul Ayyam, menjadi penghulu kepada sekalian hari. Itulah hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat itu banyak kelebihan dan amalan-amalan sunnah yang banyak boleh kita lakukan. Maka layaklah ia menjadi penghulu kepada sekalian hari. Dalam malam-malam yang kita lalui, ada malam kita tidur dengan nyenyak, ada malam kita tak tidur pun, duk scroll handphone. Ada malam yang kita isi dengan mengibadahkan diri kepada Allah Ta'ala.
Allah pilih satu malam menjadi penghulu kepada sekalian malam, dan itulah malam Al-Qadr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu juga dalam setahun yang kita lalui ini ada 12 bulan. Dan satu bulan daripada bulan-bulan itu Allah angkat ia, bahkan dimuliakan ia menjadi penghulu kepada sekalian bulan Ramadan. Itulah kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Dan kalau kita melihat diri kita sebenarnya, kalau nak banding dengan orang lain, mungkin kita kalau lebih umur, lebih banyak kita jumpa puasa pada bulan Ramadan. Sejarah mencatatkan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, disyariatkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan tu bila? Kita disyariatkan berpuasa, tuan-tuan. Dah umur kita dah lama, dah lanjut ni, berapa kali agak kita puasa? Cuba kita tanya diri kita, bila pertama kali disyariatkan, diperintahkan kepada kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan? Ayat yang kita bacakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kepada orang-orang kekasihnya, orang-orang yang beriman. Kutiba, menggunakan wazan ataupun menggunakan perkataan yang sebenarnya kalau ada perkataan lebih keras dan lebih tegas seperti wajaba, wajib, ataupun furida, ataupun difardukan. Tetapi Allah memilih untuk menggunakan istilah ataupun wazan kutiba. Antara sebut oleh ulama bahasa menyebutkan bahawa ia merupakan satu perkataan yang sangat lembut, yang sangat halus kepada hamba-hamba yang dikasihi. Subhanallah. Inilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan, diterjemahkan dengan maksud diwajibkan ke atas kita, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Dan akhirnya kita akan, Allah kata la'allakum tattaqun tu. Mudah-mudahan. Bila kata mudah-mudahan ni maknanya ada yang dapat, ada tak dapat. Betul tak? Mudah-mudahan tu bukan satu benda yang pasti kita dapat. Sebab tu puasa yang kita lalui itu mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Ada yang akhirnya dia berjaya, dan akhirnya dia ada yang tak berjaya, iaitu mencapai apa yang disebutkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mana dia sentiasa melakukan segala perintah Allah itu, bila dia dengar dia lakukan dengan segera, dan apabila dia mendengar satu benda kejahatan dengan kemungkaran, segera ia meninggalkan dia, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara takrifan dia lah. Berlaku bila Ramadan, tuan-tuan? Iaitu pada tahun kedua hijrah. Turunnya wahyu itu pada bulan Sya'ban, pada tahun kedua hijrah. Nabi SAW berhijrah daripada Mekah, sampailah ke Madinah, tuan-tuan. Sampai di Madinah ni macam-macam lah Nabi kita buat. Tertubuhnya negara Islam Madinah. Dan pada tahun kedua hijrah itulah turunnya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Itu sejarah dia. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat wafat baginda iaitu ketika umur 63 tahun. Ini pandangan yang masyhur. Dia sebutkan 62 tahun. Dalam tempoh itu kalau kita rasa Nabi SAW berapa kali jumpa Ramadan? Kira-kira kita, hisap kita. 2 hijrah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau jari kita kira macam 10 kali. Tetapi Nabi SAW dia wafat pada bulan Rabiul Awal. Tak sempat masuk Ramadan pada tahun ke-11 hijrah. Maknanya Nabi SAW berjumpa dengan Ramadan 9 kali. 9 kali. Kita, tuan-tuan, berapa kali? Akil balik 15 tahun. Contoh, ini umur kita berapa? 50 tahun, 60 tahun. Subhanallah, lebih kita jumpa Ramadan, berpuasa bulan Ramadan berbanding dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggalkan kepada kita segala ajarannya, pesanannya, sunnah-sunnahnya. Namun persoalan dia bukan kualiti ataupun bukan kuantiti, berapa kali kita jumpa Ramadan, tetapi hakikatnya apakah kualiti Ramadan kita semakin baik, tuan-tuan. Pernah satu ketika dalam solat Jumaat, Nabi sedang duduk atas mimbar, Nabi menyampaikan khutbah
masuk seorang lelaki dalam masjid, lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi. Apa soalan dia? Soalan dia bukan soalan kecil, soalan dia soalan yang besar. Dia tanya kepada Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila kiamat? Dah lah lambat datang tuan-tuan, tanya soalan pula tu. Kan imam kita duduk atas mimbar ni kan, tengah-tengah tu datang seorang jemaah tanya soalan kat imam kita. Berlaku pada zaman Nabi SAW, dia tanya kepada Rasulullah, mata sa'ah? Bila kiamat ya Rasulullah? Lalu orang ramai jawab tak? Nabi SAW jawab tak? Tak. Bahkan orang ramai yang ada ketika itu mengisyaratkan diam kepada lelaki itu. Isyarat diam. Tak kata diam, tapi isyarat diam. Perangai manusia tak? Dan kemudian apabila ditanya, orang mengisyaratkan diam, lalu lelaki itu bertanya lagi. Tanya lagi kepada Rasulullah, mata sa'ah? Bila kiamat? Sehingga 3 kali ditanya kepada Rasulullah. Lalu kesemua jemaah yang ada di masjid ketika itu mengisyaratkan diam kepada lelaki tersebut. Macam kita lah dalam masjid ni kan, sembahyang Jumaat ada orang tanya kan, yang lain semua isyarat diam. Kalau kita, kalau orang suruh diam, diam terus. Malu ada, segan semua ada kan. Tapi lelaki ni tak. Dia tanya lagi Nabi tentang bila kiamat. Lalu pada kali ketiga itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas dan menjawab persoalan lelaki tersebut. Kata Rasulullah, wai haka, celaka kamu. Kena sekali. Ma'addatta laha, apa persiapan kamu untuknya, iaitu kiamat. Hadis ini dia ada beberapa hukum terkait dengan. Satu daripadanya ialah hukum berkaitan dengan apakah boleh kita bercakap-cakap ketika mana khatib di atas mimbar. Betul tak? Pandangan dalam mazhab Maliki, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi juga Imam Al-Auza'i menyebutkan bahawa hukum bercakap-cakap ketika mana khatib sedang berkhutbah, hukum diam ketika mana khatib sedang berkata-kata menyampaikan khutbahnya dalam Jumaat itu hukumnya adalah wajib. Wajib. Sebab tu kalau kita lihat setengah orang, bukan bangsa kita lah kan, dia kadang datang Jumaat, dia lebih baik, lebih fokus daripada kita. Pasal tak? Padahal sepatah haram, dia tak faham apa dia khatib sampai tu. Melainkan padanya ada rukun yang wajib khatib sebut. Baca ayat Al-Quran tu, baca sebut selawat tu ada, takwa, seruan takwa itu ada, doa. Maka dia memilih untuk mematuhi hukum tersebut dengan cara yang betul. Diam. Itu wajib ketika mana khatib sedang khutbah. Adapun kita dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hukumnya adalah sunat, tetapi ada syaratnya. Perkataan-perkataan yang kosong, yang sia-sia, yang tak ada terkaitan dengan ibadah, maka kuranglah ataupun tidak sempurnalah pahala Jumaat kita. Itu disebutkan. Kesimpulannya begitulah, walaupun ada beberapa pandangan yang agak sedikit berbeza. Sebab itulah kita kadang-kadang dalam orang di Nusantara ni macam tu. Bila kata solat berjemaah itu hukumnya ada fardu kifayah, maka kita mudah-mudahkan. Orang pun tak berapa nak berjemaah berbanding dengan penduduk di beberapa negara yang lain. Kalau kita lihat begitu mujahadah, berjalan kaki berapa kilometer untuk datang ke masjid. Hebat mereka tuan-tuan. Tapi kita sebab itulah bila faham dengan sekadar itu saja, maka begitu saja kemampuan kita. Sedangkan kalau kita datang itu tak tertunai solat berjemaah tu kalau tidak ada lelaki. Hak datang tu orang musafir, perempuan, kanak-kanak, tak tertunai, tak terangkat fardu kifayah. Macam itulah juga tadi Jumaat tadi. Itu persoalannya. Yang kita nak ambil satu ibrah daripada apa disebutkan ketika peristiwa lelaki itu bertanya kepada Rasulullah adalah apa persiapan kita sebenarnya. Hak dok kita seronok sangat Ramadan menyanyi di TV, menyanyi lagu Ramadan keluar habis. Hak laju ada pelan, ada sentimental, ada seronok ni Ramadan. Ni satu benda yang memang kita kena raikan, kena syiarkan. Pasal kita doa lama dah. Lama kita doa pada Allah, balighna Ramadan. Hak sampai Ramadan kita biasa je. Sibuk dengan viral kan. Ni kena sebut juga.
Sehari dua hari nak Ramadan, kita tidak ada nampak seronok kita nak Ramadan tu, melainkan kita suka benda-benda yang mencetuskan kontroversi. Kes-kes baru ni yang kita tengok macam mana video-video lama yang diangkat balik, akhirnya menjadi fitnah kepada semualah, termasuklah orang tu sendiri dan kita sendiri, memanjang-manjangkan perkara tersebut. Maka sebab tu bila masuk Ramadan kita kena zahirkan. Kita akan sebutkan beberapa perkongsian tentang apakah persediaan akhir kita masa nak masuk Ramadan ni, apa kita boleh buat tuan-tuan. Yang dimuktamadkan oleh para ulama banyak sebenarnya. Cuma kita kena buat beberapa bacaan. Saya sekadar menyampaikan tazkirah, mengingatkan kita benda yang sama, sebab manusia memang perlukan kepada peringatan. Seperti mana kita ni keluar daripada rumah, tengok signboard jalan mengingatkan kita depan ada under construction, depan ada selekoh tajam, jalan licin. Itu semua peringatan. Padahal hari-hari kita lalu, tapi tak pernah jemu pun, tak pernah komplain pun signboard tu. Tapi tidak adil kita bila mana sampai peringatan agama kepada kita, kita merungut. Tak ada benda lain kena cakap. Contoh gitulah. Ini sifat kita manusia yang sentiasa lupa. Maka disyariatkan Ramadan itu pada tahun kedua hijrah. Maka Nabi SAW bertemu dengan Ramadan, kata ulama, antaranya 9 kali lah sepanjang hidup baginda. Dan kita lebih jumpa Ramadan. Yang pentingnya apa persiapan kita. Lelaki itu tanya, bila kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi kata, celaka kamu, apa persiapan kamu untuknya? Apa persiapan kamu untuk kiamat? Macam itulah kita sebut tentang Ramadan. Tanya diri kita, bagaimana persiapan kita tentang Ramadan. Sebab setiap ibadah yang kita lalui dalam kehidupan kita ni ada sejarah dia. Bahkan solat Jumaat yang kita lalui setiap minggu pun ada sejarah dia. Tiap-tiap minggu kita berjumpa dengan Jumaat. Tapi pernah tak kita bertanya pada diri kita, bila Jumaat itu disyariatkan? Pun satu juga tak? Agak-agak bila tuan-tuan? Ustaz subuh-subuh jangan tanya soalan lah. Agak-agak kita bila tuan-tuan? Tuan-tuan jawablah sendiri. Ia berlaku ketika mana peristiwa hijrah juga. Nabi SAW keluar bersama sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi nak menuju ke Madinah tu, perjalanan yang panjang tuan-tuan. Yasrib ketika itu Nabi tak masuk terus ke dalam Madinah atau ke dalam Yasrib, kota Yasrib. Nabi tak masuk. Nabi berhenti di Quba, satu tempat yang berhampiran dengan Madinah. Tak masuk, Nabi berhenti. Sebab pun Nabi berhenti? Nabi berehat. Ulama kata dua. Antara sebab kenapa Nabi SAW tak terus saja masuk ke dalam kota Yasrib ketika itu, kerana satu, pertama, Nabi juga manusia biasa macam manusia yang lain. Nabi melepaskan penat dan lelah dia. Perjalanan dia panjang, jauh, berliku-liku, batu yang tajam. Bukan macam hari ini. Perjalanannya sangat mencabar kepada dua orang yang ajuz. Bukan muda, 50 dengan 52 tahun. Taklah muda, tak muda manalah. Boleh kategori ajuz. Satu, kerana nak melepaskan lelah, melepaskan penat dia. Yang kedua, paling besar hikmah dia Nabi SAW berhenti di Quba tu tuan-tuan. Kita kena renung dan kita boleh ambil dalam diri kita hari ni. Nabi SAW duduk di Quba itu, sebagai riwayat kata berapa hari lah. Ada 4 hari, ada kata lebih daripada itu. Antara sebab dia adalah untuk Nabi mengetahui dan mempelajari bagaimana keadaan penduduk Madinah ketika itu. Nabi nak kenal penduduk Madinah ni macam mana. Siapa pemimpin masyarakat di Madinah, bagaimana kehidupan, cara hidup orang Madinah. Supaya apa? Supaya Nabi masuk ke dalam Yasrib, Nabi masuk ke Madinah tu mudah diterima oleh penduduk-penduduk Madinah ketika itu. Faham tak tu? Maknanya macam itulah kita. Kita ni kadang-kadang ada orang asal, ada orang mendatang. Bila mana kita datang satu tempat, kita rinci dulu. Kita buat sedikit kajian. Nabi SAW satu bukti yang menunjukkan Islam itu adalah organized. Islam itulah satu agama yang tersusun. Dia bukan satu agama yang hanya sembrono, tawakal 100%, tidak. Ahlussunnah wal Jamaah beriman segala ketetapan baik dan buruk datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi perlu disusuli dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan doa. Hak tu kita, pegangan kita. Nabi SAW itu hijrah satu peristiwa yang menunjukkan dalil yang cukup besar bahawa itulah usaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah pernah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah pernah memerintahkan ibu kepada Sayyidina Isa alaihissalam, Maryam.
berusaha untuk makan, menggerakkan pohon tamar itu agar dia boleh makan dan minum. Ini usaha. Maka Nabi SAW berusaha, dan Nabi berehat di Quba tu. Nabi nak tahu sedikit sebanyak, kata ulama, bagaimana cara hidup penduduk Madinah supaya mudah diterima nanti. Kita pun begitulah juga. Bila sampai satu tempat baru, sama ada tempat kerja atau rumah kita, kita berhijrah daripada Semenyih ni, kita nak balik kampung kita, kita nak balik Kelantan, tu mungkin kampung kita, atau kita dipindahkan satu tempat yang baru. Lalu kita kena tengok dulu cara hidup penduduk di situ, belajar cara hidup, adat dia, siapa ketua masyarakat kat sini, kena kenal dulu. Kalau kita datang bawa kepala kita saja, tuan-tuan, kita saja yang betul, cara kita saja yang betul, maka susahlah kita nak hidup bermasyarakat. Ni kena pesan dengan anak-anak kita yang nak berhijrah ni. Pesan pada anak-anak kita nanti nak berhijrah kerja, kau pergi tempat orang, kau kenal lah pemimpin dia siapa, jumpalah tok ketua dia, jumpalah imamnya, kenal ketua-ketuanya, kau tengok siapa yang jaga kawasan tu, pengurusannya di mana dan sebagainya, dan apatah lagi lebih detail lagi jiran-jiran tu siapa. Buat sedikit kajian. Itulah pengajaran yang besar. Lalu ketika Nabi sampai di Quba, Nabi duduk dalam 4 hari, kemudian Nabi keluar untuk menuju ke Gurun Yasrib, dan dalam perjalanan Nabi SAW berhenti di satu perkampungan, iaitu perkampungan Bani Salim. Lalu di situlah Nabi SAW mendirikan solat berjemaah Jumaat yang pertama dalam sejarah Islam, iaitu dalam peristiwa hijratan Nabi SAW. Dan di situlah tempat yang hari ini kalau kita pergi, namanya Masjid Jumaah tu. Jadi ketika Nabi menunaikan solat Jumaat itu masih belum ada lagi binaan, tak ada. Tetapi yang ada pada hari ini diasaskan oleh keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu Sayyidina ataupun Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Itu dia, sejarah dia lah sikit sebanyak. Itu dalam kehidupan kita. Macam tu juga bilakah pensyariatan solat fardu berjemaah tu. Solat tu kita tahu dah, Allah perintahkan dalam peristiwa Mi'raj tu. Tetapi solat berjemaah fardu ni yang kita datang setiap waktu Zuhur, Maghrib, Subuh semua ni bila? Itu juga berlaku pada ketika mana Nabi telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka sejarah Ramadan, sejarah puasa ni berlaku ketika tahun kedua hijrah, menunjukkan betapa Nabi SAW hari ini dah 1443 hijrah. Daripada 2 hijrah, maknanya dah ribuan tahun dah umat Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita, sampailah pada hari ini telah bertemu dengan Ramadan. Apakah tidak ada sesuatu yang kita nak bawa daripada mereka? Sudah pasti banyak, melainkan kita perlu kepada beberapa jalan. Yang pertama, kita perbetulkan nawaitu kita nak masuk Ramadan. Dekat dah ni tuan-tuan. Manusia ni niat dia kadang-kadang berubah-ubah, berbolak balik kan? Aku nak puasa tahun ni, targetnya nak kurus lah, nak diet, nak kurangkan berat badan lah, daripada 80 nak turun lah 60 lebih. Ada orang niat dia macam tu? Ada. Maka kalau kita niat diet lah kita dapat. Lepas raya gemuk balik, sama balik kan. Maka tak dapat apa, melainkan menahan lapar dahaga begitu saja. Tetapi kalau niat kita masuk Ramadan ni semata-mata untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuasa dalam hadis yang disebutkan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan perbetulkan nawaitu kita. Sebab kita kadang-kadang pesan di sini, tapi kita kena sampaikan kepada ahli keluarga kita. Dalam keluarga kita kena pesan perkara ni. Apa tujuan kita nak puasa? Rumah kita kadang-kadang bisnes online, buat kek dan sebagainya. Kita sebagai suami kena pesan, ini Ramadan ni, kata ulama, anggap Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir kepada kita. Setiap Ramadan yang kita lalui diajar untuk kita ingat supaya ini adalah the last Ramadan. Bila kata terakhir Ramadan ni, belum tentu kita dapat jumpa Ramadan akan datang, maka inilah yang terbaik. Maka takkan seorang kita saja, kita kena pesan dengan ahli keluarga kita. Ada orang nak kahwin, nak dengan suami, tapi suami tu tak nak ditaati. Suami tu makam dia ditaati oleh para isteri, dan isteri itu makamnya itu dididik, kena didik. Sampai bila? Sampai bila-bila.
Alah ustaz payahlah nak nasihat isteri, dah memang perangai dia daripada dulu muda sampai sekarang, nak payah. Tuan-tuan, takkan kita nak pulangkan pada Allah isteri kita tu nak jawab macam tu depan Allah Ta'ala? Sebab tugasan kita mendidik, maka janganlah kita berat mulut. Kalau selama ni mungkin kita berat mulut, kita tak berapa nak budayakan, maka budayakan start sebagai turning point. Hijrah atau bukan hijrah, Ramadan ni merupakan turning point. Kita nak berhijrah, nak berubah. Tak salah tuan-tuan, mulakan. Kerana bila mana satu masa yang disebutkan sebagai fadilatul zaman, kelebihan fadilat yang besar mengikut masa, bila masuk Ramadan ni dia akan berubah tuan-tuan. Allah bagi ganjaran berganda-ganda, maka sudah tentulah amalan kita ni mudah. Pesan pada isteri kita ni, nak masuk, nak berniaga ni boleh, tapi kena atur elok-elok. Jangan sampai Quran tak dipegang, jangan sampai tarawih tak dibuat. Kita pergi masjid, isteri kita mungkin tak pergi masjid, tapi dia tak tarawih, dia sibuk buat kek dan sebagainya. Maka kena pastikan benda tu, kena pesan. Suami at least kena sebut. Bagi tahu anak-anak yang ada kat rumah tu, mungkin tak balik asrama lagi kena sebagainya, pesan pada dia ni, Ramadan kali ni ayah nak tengok baca Quran, khatam Quran. Tanya muka surat berapa. Ini saya berpesan pada diri saya dan semualah yang ada cucu-cucu dan anak. Kena pesan. Sebab tugas seorang suami itu dia mendidik ahli keluarga dia. Dan para isteri maka taat, selagi mana perkara tersebut tak membawa kepada perkara yang haram, maka wajib taat. Wajib taat. Mengemas rumah tu tak wajib tuan-tuan, tapi bila suami suruh jadi wajib, maka wajib buat. Gitu saja contoh dia. Apatah lagi kalau perintah itu wajib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbetulkan niat kita, paling penting niat kita. Dan kemudian yang keduanya adalah kita memastikan bahawa masih ada masa untuk kita menambah ilmu tentang puasa dan juga tentang Ramadan. Dua perkara yang agak sedikit berbeza. Ramadan tu lebih luas, puasa tu lebih fokus, menahan lapar dan dahaga. Apa hukum hakam yang terkait dengan puasa? Dan Ramadan tu lebih besar, bermula daripada 24 jam tu, paginya apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan, yang tak boleh kita lakukan, kemudian masuk malamnya, lewat malamnya. Ramadan tu lebih besar, kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Maka mulalah kita pegang handphone kita, bukalah. Kalau YouTube tu berkaitan dengan puasa, cari benda-benda input-input untuk kita tambahkan motivasi dan juga ilmu kepada kita tentang puasa. Nak dapat di masjid di surau mungkin seminggu beberapa kali kan. Itu pun tak semua disebutnya. Tetapi kita boleh buat bacaan-bacaan. Paling molek tuan-tuan buat daurah kan, tapi dah lewat dah. Biasanya buat awal lagi. Di situ kita boleh bertanya soalan, apa hukum hakam contemporary yang semasa ni. Apakah boleh kita pakai pelembab bibir? Kalau orang perempuan ni bibir kering, kalau pakai batal tak puasa ni bang? Terkebir-kebir suami nak jawab. Kalau kita pakai inhaler, orang semak masuk ni batal tak batal? Ni kita kena buat bacaan, kajian. Semua telah dimuktamadkan. Kebanyakan kita tengok dah dalam page-page rasmi fatwa-fatwa negeri. Hukum-hukum semasa perubatan ni. Orang demam masuk ubat dalam dubur, batal tak puasa? Dan banyak lagi lah. Orang kata rokok batal puasa, tapi kalau vape batal tak? Orang tanya gitu ke? Maka ini persoalan yang kita kena teruskan. Tambahkan ilmu kita, perbanyakkan ilmu kita, share, kongsi tentang video-video tentang puasa, supaya dia menimbulkan rasa kita nak tahu tentang apa itu puasa, yang ada padanya kelebihan dan juga perkara-perkara yang perlu kita rebut. Baik. Dan antara yang kita boleh lakukan untuk Ramadan ni, sudah tentulah kita kena beramai-ramai. Kita tak boleh seorang-seorang. Ramadan ni kita kena zahirkan secara berjemaah, secara ramai-ramai. Tarawih tu ramai, jangan seorang-seorang kat bilik. Saya tarawih lah, tarawih kat rumah. Tak nampak apa masjid 30 hari ni, saya tarawih kat rumah seorang-seorang. Ada ibadah li tasjid, untuk kita galakkan orang buat. Bila kita buat, orang pun datang. Betul tak? Solat berjemaah ni, contoh dia kita datang berjemaah ni, kita mana ada sembahyang nak sembunyi-sembunyi. Ada ibadah kita lakukan secara sendiri. Contoh dia kita tahajud malam. Itu antara ibadah-ibadah yang kita tak zahirkan, tak syiarkan lah pada orang.
tak kita hebah-hebahkan dalam Facebook kita, tak. Itu tak disuruh pun. Malam baru balik tahajud. Tak ada, tak payah. Kita tak payah cerita pada orang. Tapi ada ibadahnya kita kena zahirkan, supaya memberi galakan kepada orang lain untuk sama beribadah sama macam kita. Bulan puasa ni lebih lagi lah. Contoh dia, kita tarawih malam tu kena galakkan. Jangan duduk kedai mamak, rugi. Macam kita kata tadi lah kan, the last Ramadan kita ni, penat kita doa pada Allah Ta'ala sampai Ramadan kita buat biasa je. Bahkan setengah ulama kata, hiasi rumah kamu. Jangan raya saja nak hias, balik nanti sama-sama lah Sabtu Ahad ni kita hias rumah kita, bersihkan rumah kita, bagi kemas. Setengah masjid dia pasang lampu-lampu kan. Ini tidak salah. Ini menunjukkan, menzahirkan rasa seronoknya kita Ramadan ni. Tapi jangan terlalu membazir sangat. Ada setengah tempat tu membazir betul. Dia yang penting meraihkan Ramadan tersebut. Kita boleh buat, ibu-ibu balik dengan anak-anak kita hias rumah Sabtu Ahad ni. Selain daripada kita beli barang-barang dapur kita ni, buat ada lampu lilak pasang, tak salah. Tidak salah. Ini sebutkan antaranya. Bersama-sama dengan orang ramai kita kena zahirkan tadarus Al-Quran. Bacalah. Jibril berpasangan dengan Nabi SAW mengajarkan Nabi Al-Quran. Itu maknanya beramai. Tadarus itu ramai. Baca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Kerana sangat sinonim Ramadan tu dengan bulan Al-Quran. Dan kemudian dia mengingatkan kita, kalau Al-Quran tu pun sama juga, kalau boleh ramailah yang dipesan oleh para asatizah kan, kita beli Al-Quran baru, Al-Quran yang ada terjemahan. Jangan pakai Al-Quran zaman kita nikah dulu, mahar yang jadi mahar kahwin kita tu, pakai yang baru. Dah ada Alhamdulillah, tak ada beli. Ada terjemahan dan sebagainya kan macam-macam, ada color, ada warna-warni tajwid dan sebagainya. Itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kemudian antara pesan dia adalah kita menggandakan belanja kita. Apa maksud menggandakan belanja kita? Kita double budget kita. Bukan untuk kita membazir beli belah, tidak. Maknanya kita beli untuk hak kita dan keluarga kita. Dan bajet yang kedua itu adalah untuk kita infakkan, sedekahkan. Memang Ramadan inilah masa dia. Kerana Nabi SAW sangat dermawan pada bulan Ramadan. Dalam hadis sebut, fala Rasul SAW ajwada bil khair minar raih al mursalah. Nabi pada bulan Ramadan tu sangat dermawan, dan dermawannya Nabi SAW seperti angin yang berhembus. Satu amalan yang Nabi suka buat lah. Maka cara ibadah kita nak lakukan, ibadah harta lah ni. Dalam hidup kita ni, ibadah ulama bagi 4. Satu, ibadah badan. Ibadah badan ni semualah. Kalau dengan qiyam kita solat tu, itu ibadah badan. Puasa juga ibadah badan. Dan juga zikir, selawat ke atas Nabi SAW juga ibadah badan. Antaranya lisan kita ibadah, anggota kita yang 7 ni. Selawat pada Allah, pada Nabi SAW, zikir, puji Allah, membesarkan Allah SWT. Ini ibadah badan yang kita kebanyakan kita mampu buat. InsyaAllah kita mampu buat. Yang keduanya ibadah harta. Tak ada harta ni kita tak boleh buat ibadah ni. Infak, sedekah, wakaf, hibah, kena ada harta. Syaratnya mesti ada harta. Yang ketiga namanya ibadah harta dan ibadah badan. Bergabung dua. Contoh paling kuat, ibadah haji, ibadah umrah. Nak sampai ke Mekah tak ada harta, tak sampai lah kita. Betul tuan. Tak ada belanja 7,000. Haji lebih daripada tu. Ada swasta baru ni saya tengok, satu syarikat buat 79,000 swasta pergi haji. Masya Allah. Untung bersih berapa lah, 39,000. Maknanya kena ada harta. Sampai sana bukan harta saja, kena buat ibadah badan, nak sa'inya, nak tawafnya, kita nak berwukuf. Itu ibadah yang sangat besar. Dan yang paling penting ibadah qalbiyah tu, ibadah hati. Yang keempat, hak ni tuan-tuan kita dengan Allah SWT. Benda yang paling mudah kita nak buat adalah ibadah hati. Kita menerima segala ketentuan Allah SWT itu dengan hati kita yang redha. Dan kita yakin baik ataupun buruk yang Allah bagi dalam hidup kita itu adalah datang daripada Allah. Allah bagi ujian demi ujian dengan penuh hikmah dan pedoman.
melihat setiap perjalanan takdir hidup kita yang Allah tentukan ini indah dan cantik. Kena ada sifat tu. Kalau tak ada sifat tu, maka kita akan sangka buruk dengan Tuhan kita. Kenapa Tuhan buat aku macam ni? Apa beza aku dengan dia? Sama saja. Kami orang susah juga, tapi kenapa dia senang? Kenapa aku sampai hari ni susah? Kami sama belajar, kenapa dia lebih daripada aku? Kenapa aku kurang? Kerana kita tidak melihat setiap ketentuan Allah itu ada hikmah dan pedoman dia. Sebab itu disebut sebagai ibadah yang paling halus dan paling mahal nilai adalah yang merentasi ibadah-ibadah yang lain, iaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Husnuzzan billah, sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling penting, tuan-tuan. Maka ibadah disebutkan tadi, ibadah badan, ibadah jasad. Kita berpuasa, kita berpuasa pada bulan Ramadan, dan kita nak ibadah harta, maka kena ada harta. Kita gandakan belanja kita untuk kita berinfak, bagi makan orang, buka puasa. Ini sebut dalam hadis secara khusus. Kelebihan dia sangat besar. Kita dapat pahala orang puasa tu tanpa mengurangkan puasa pada dirinya tu. Ini mana nak dapat tu, tuan-tuan. Penat orang tu puasa, kita dapat pahala dia. Orang tu tak rugi seposen, tak kurang sedikit pahala dia. Sebab tu bila buka iftar ni, tuan-tuan, sumbang lah. Yang kita nak bagi makan orang secara peribadi, mungkin kita tak mampu nak jumpa orang kan. Jangan kita nak bagi orang tu dah banyak makanan. Kalau kita bagi platform tertentu, masjid, NGO yang kita percayai tertentu, maka insya-Allah sampai. Infak kita tu sampai. Dan insya-Allah seperti disebut dalam hadis, dapat pahala tu, insya-Allah kita dapat. Ini cara paling mudah lah pada hari ni. Dan jangan lupa, tuan-tuan, esok kita nanti nak puasa ni sahur. Sahur ni sangat penting. Jangan kita seorang je bangun, jangan kita dengan isteri kita je bangun, anak-anak kita tak kejut, biarlah, kesian kan orang nak sekolah sekejap lagi, tak payahlah sahur, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu barakah. Bila kata berkat tu besarlah, tuan-tuan. Antaranya disebutkan oleh Daqi Al-Aid, ulama menyebutkan antaranya dua. Apa maksud sahur itu barakah? Yang pertamanya, sahur itu membezakan dari segi duniawi tu. Sahur itu merupakan untuk memberikan kekuatan badan kepada kita. Orang yang ambil sahur ni, dia akan memberikan kekuatan jasmani kepada kita lah. Berbeza dengan orang yang tak bersahur, puasa tanpa bersahur, maka pasti harinya akan dilalui hari-hari yang sangat lemah. Ini dari segi duniawi, ulama sebut memang betul. Dari segi perubatan pun betul, memang betul. Tak sahur macam mana kita nak kerja dalam bulan puasa? Ambil sahur, kerana padanya keberkatan. Dan keberkatan tu bukan hanya pada tamar yang kita makan, bukan. Keberkatan tu lebih besar, kerana dari segi ukhrawinya, ia merupakan membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, puasa kita dengan puasa orang bukan Islam. Ini beza, tuan-tuan. Macam disebut dalam hadis yang lain kan, beza antara orang Islam tu solat kan, dengan orang kafir. Orang kafir tak solat, kita tak solat. Orang Islam, orang bukan Islam puasa, tapi puasa dia tanpa sahur. Kita pun memilih tanpa sahur. Kita kata tak apalah, aku nak kurus tahun ni, tak payah sahur. Maka sama ciri-ciri itu. Maka yang membezakannya sahur. Kita kena ingat tu, kalau aku tak sahur, rugi aku. Puasa aku ni tak serupa puasa orang Islam. Satu. Kemudian padanya keberkatan. Pada sahur itu Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Sebut dalam hadis. Doa para malaikat ni, tuan-tuan. Orang nak doakan kita bukan senang. Nak paksa orang doa lagi lah. Ini malaikat saja nak doa kita. Bangkit sahur, kita bersahur, niat kita betul, para malaikat doakan kita. Sebab tu antara amalan ulama yang kita boleh kongsi sedikit pada pagi ni sebagai pengakhiran kita, antara amalan yang mereka buat, mereka akan mengejutkan anak-anak yang kecil, walaupun tak wajib puasa atas mereka, untuk sama-sama bersahur, kerana keberkatan sahur itu. Anak-anak yang degil, anak-anak yang malas, bangkitkan ajar mereka sahur. Umur 3 tahun, bukan nak suruh makan besar pun, sekurang-kurang kita lalukan di mulut dia tu, ambil keberkatan sahur supaya dia sahur. Ini antara amalan ulama yang diajar, tuan-tuan. Bangkitkan anak-anak kita, kerana padanya ada doa-doa para malaikat.
Apatah lagi mak tu sendiri berdoa pada anak dia. Kalau anak ada selama ni payah nak solat, melawan kata dia, menyuruh sikit dah merengus, dah melawan, doalah. Doa mak ayah doa waktu sahur tu. Jangan kita tengok layan YouTube bagi-bagi, cerita Korea, jangan. Ada tak? Ada. Pagi-pagi tu dia nak enjoy diri dia tengok video dan sebagainya. Tidak. Waktu tu adalah waktu yang paling baik dia beribadah, berdoa, baca Quran, berzikir, doakan anak-anak. Maka tuan-tuan, kita boleh pesan pada cucu kita, anak-anak kita, termasuk diri saya, kita usaha untuk bangkitkan mereka sama-sama sahur dengan kita. Sekadar kita lalukan kat mulutnya makan tu. Untuk ambil apa? Untuk ambil keberkatan pada sahur itu. Itulah antara beberapa amalan yang boleh kita lakukan, mudah-mudahan. Tuan-tuan tambahkan lagi ilmu, banyakkan bacaan. Untuk Ramadan kita, mudah-mudahan kuantiti Ramadan yang kita jumpa ni dah 30 kali, 35 kali sepanjang hidup kita ini, semakin baik dan semakin baik, bertambah kualitinya. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak dalam kehidupan kita. Dan akhir tuan-tuan, saya lupa tadi, dosa kita banyak sebelum masuk Ramadan ni. Bukan sebelum masuk Ramadan saja, bila-bila masa pun dituntut, kerana bertaubat ni hukumnya wajib secara segera. Bila kita sedar daripada kesalahan kita, kita wajib bertaubat. Taubat ni bukan ditangguh-tangguh, tak boleh kita tangguh, sebab kita tak tahu bila saat Allah nak ambil nyawa kita. Kerana kematian itu adalah di bawah genggaman dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat ni bila kita sedar daripada kesalahan, Allah jentik hati kita, Allah bagi kita peringatan, maka kita ingat, ya Allah, aku buat salah ni. Wajib bertaubat, minta ampun pada Allah dengan kadar yang segera. Sebab pernah dalam satu kitab Penawar Bagi Hati bagi satu ibarat, disebutkan bagaimana satu anak pokok kalau masih kecil duduk di laluan orang ramai, maka dia mengganggu laluan orang ramai tersebut. Maka kalau kita cabut anak pokok itu pada waktu tersebut, maka mudah ia akan dicabut. Tetapi kalau kita kata tak apalah, biarlah dulu pokok tu, nanti-nantilah, sampai nanti pokok itu semakin membesar, akarnya semakin bercambah, tunjang dia semakin menunjang, maka waktu tu dah besar pokok tu, kita nak cabut pun payah. Itulah perumpamaan taubat, tuan-tuan. Kalau kita tangguh, bila mana dosa kita dah menggunung tinggi dan akhirnya kita dah terbiasa, kebiasaan dan berterusan dengan dosa tersebut, maka Allah tak hantar peringatan kepada kita untuk kita bertaubat, maka kita mati waliyazubillah min zalik, kembali kepada Allah dalam keadaan sang pendosa. Maka bertaubat dengan kadar segera. Maka Ramadan ni boleh kita jadikan turning point untuk kita berhijrah. Kalau kita malam ni aurat kita tak tutup dengan sempurna, maka Ramadan ni lah kita mulakan. Mudah-mudahan barakahnya Ramadan ni sampai bila-bila kita bawa amalan tersebut. Boleh, kita boleh buat perubatan. Sebab tu kalau kita lihat, jangan kita sinis. Ramadan tu lah baru nak pakai serban, baru nak pakai jubah. Selama ni sembahyang pakai t-shirt je. Biar pergi kat dia lah, tuan-tuan. Tak payah fikirlah orang lain. Ikut dia lah. Mudah-mudahan kita doa lah, mudah-mudahan dia istiqamah. Ada setengah orang dia segan tau, tuan-tuan, sebab perangai kita, orang lain jadi segan. Kawan tu masuk Ramadan, selama dia masjid tak pernah pergi, surau tak pernah pergi, bulan Ramadan dia datang pula pakai jubah dengan serban. Tambah pula lepas asar dia sembahyang sunat lagi. Sudah. Dengan serban dan sebagainya. Kita jangan sinis. Sikap kita jangan sinis. Kita biar aja. Doakan dia. Kita pun tak jamin mana pun. Jadi tu antara sikap kadang-kadang di dalam masyarakat kita. Kawan tu baru datang dari jauh, kita dah panggil, dah peli kat dia dah. Oi, lama tak nampak baru datang. Jangan. Jaga mulut kita. Ini kita kena pesan, tuan-tuan. Sebab memang berlaku setengah tempat. Sampai sebabkan perkataan itulah dia tak jejak masjid dah. Sebabnya kita, mulut kita ni tak sayang mulut orang panggil. Ini saya berpesan lah, kerana benda ni berlaku. Biarlah bulan Ramadan ni kita akan jumpa orang-orang yang lama tak jumpa ni. Jangan kita ambil peluang waktu tu kita nak smash dia, jangan. Sama-sama kita, kerana mereka juga menunaikan apa yang disebutkan pada cara yang ulama ajar adalah secara beramai-ramai. Untuk kita syiarkan Ramadan ni secara beramai-ramai, bukan kita saja, tidak. Beramai-ramai. Ada orang, tuan-tuan, memang ada terkesan bila kita buat peringatan demi peringatan dalam Ramadan. Sepanjang Ramadan tu kalau duduk dalam tazkirah, dia tak pernah miss. Tak pernah. Kita pula yang miss. Dia setiap malam dia ada. Itu hidayah milik Allah kan. Sampai dia jadi istiqamah. Jadi kita jangan kita cepat buruk sangka pada orang lain. Mudah-mudahan kita bertambah baik
sahabat-sahabat kita bertambah baik, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik kepada kita. Wallahu alam. Saya mohon maaf pastinya banyak kekurangan dalam penyampaian. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr.